Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 4, InsyaAllah kami akan membentangkan tentang majalah yang kami buat. Ini bertajuk Cabaran Graduan Pengajian Separuh Masa. Okay, dan saya bersama rakan-rakan saya. Yang pertama sekali, saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ishaq, sahabat saya Fikri Izzuddin bin Yusnizam, Muhammad Yusri bin Nur Izzat dan juga Nurul Nasuha binti Yusuf. Okey. Okey, jadi insya-Allah kami akan membentangkan tentang cabaran graduan pengajian separuh masa. Jadi sebelum tu uh, sedikit penghargaan untuk semua. Uh, Syukur Alhamdulillah dan segi-segi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi subjek atribut kejayaan graduan ini dengan jayanya. Baik, dengan kesempatan yang ada ni kami amat berbesar hati untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Amalina binti Ibrahim selaku pensyarah kami kerana telah banyak membantu serta memberi tunjuk ajar sepanjang tempoh tugasan ini dijalankan sebab. Okey. Selama menjalankan tugasan ini, banyak yang telah kami lalui dan pelajari, ianya sedikit sebanyak memberi kami 1001 pengalaman yang sangat bermakna dalam proses kami menimba ilmu. Alhamdulillah juga kerana di atas kesempatan dan peluang kami dalam menyelesaikan tugas ini, sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi maklumat dan pengetahuan kami khususnya berkaitan tajuk tugasan kami, iaitu cabaran graduan pengajian separuh masa. Okey, baik, jadi saya teruskan dengan pengenalan untuk tajuk ini. Jadi saya serahkan kepada saudara Fikri Izzuddin. Okey, jadi terima kasih Hafiz. Okey, jadi untuk pengenalan berkenaan tajuk pengajian separuh masa ataupun kita panggil cabaran pengajian separuh masa, umumnya okey kita biasanya mendengar, okey kita biasanya didedahkan bahawa kaedah pengajian okey yang ada, okey kaedah pengajian yang ada di institusi-institusi okey ataupun kita panggil IPTA lah, tak kisahlah IPTA ke IPTS dekat negara ni okey untuk pelajar lepasan SPM okey seperti matriks, okey matrikulasi, diploma, sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM okey biasanya lebih tertumpu ke arah pengajian sepenuh masa. Okey maknanya full time student lah. Okey jadi di mana pelajar akan menetap di college, okey menetap di college atau di kediaman masing-masing. Okey ada juga yang duduk di rumah sewa. Okey dan menjalani sesi pembelajaran. Okey dia orang akan kelas seperti biasa setiap hari kecuali hari Minggu. Okey sistem dia macam sistem persekolahan lah, sistem kelas dia. Cuma mungkin ada perbezaan kalau sekolah daripada pukul 8 sampai pukul 1 balik kan. Tapi dari segi universiti ada berbeza sikit. Okey, tu perbezaan dia tapi cara ia dilaksanakan tu maknanya kelas tu setiap hari. Okey, itu untuk pelajar sepenuh masa. Okey, ada dia cuma dibezakan antara universiti dengan sekolah ni dengan beberapa perbezaan seperti kaedah penilaian dan tugasan. Okey, kaedah peperiksaan, okey cara-cara tugasan diberikan. Okey kalau sekolah kerja rumah kan, kalau universiti kaedah tugasan lah ataupun assignment yang diberikan pun berbeza cara dia. Okey. Akan tetapi sebenarnya okey walaupun kita didedahkan dengan pengajian sepenuh masa, tapi sebenarnya ada juga universiti-universiti okey ataupun institusi-institusi pengajian yang menyediakan pengajian untuk separuh masa. Okey. Separuh masa yang merupakan salah satu daripada cabang pengajian juga. Okey mungkin sebelum daripada kita masuk sebagai pelajar separuh masa ni pun tahu sebenarnya ada sebenarnya pengajian separuh masa ni kan. Cuma mungkin kita kurang didedahkan. Selalu kita dengar UPU je kan. Tapi rupanya ada pengajian separuh masa ni yang mana kita melalui direct dengan universiti masing-masing. Okey. Jadi pengajian separuh masa, apa pengajian separuh masa ni? Okey, pengajian separuh masa merupakan pengajian yang disediakan khusus okey untuk pelajar yang berminat. Okey, yang berminat untuk belajar jurusan masing-masing ataupun kos masing-masing lah. Okey, dalam masa yang sama bekerja dalam bidang tu. Okey, contohnya dia ambil kos engineering di sebuah IPTA, kos engineering tu separuh masa lah dan dalam masa sama dia bekerja dalam bidang yang sama. Okey, macam tu lah. Mungkin dia ambil bidang pendidikan dalam masa sama dia bekerja sebagai guru. Okey, biasanya macam tu lah. Tapi
tidak semua institusi pendidikan dekat Malaysia ni, sama ada kerajaan ataupun swasta, menyediakan kursus untuk pengajian separuh masa ni. Hanya beberapa universiti je. Okay, tapi sekarang dah makin berkembang dan makin banyak lah. Okay, antara universiti yang menyediakan pengajian separuh masa ni, semestinya yang pertama UTM lah, melalui UTM Space. Okay, yang kedua Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, dan yang ketiga Open University Malaysia ataupun OUM, dan beberapa universiti-universiti lain lah. Dan biasanya universiti yang menyediakan pengajian separuh masa ni, mereka ni dah lama bertapak dekat Malaysia ni. Okay, mereka ni boleh dikatakan universiti-universiti yang dah lama lah. Diorang dah berpengalaman. Okay, jadi diorang berani untuk buat pengajian separuh masa ni. Okay, jadi di UTM Space, okay, permulaan dia, okay, permulaan kewujudan dia ialah pada Julai 1993. Dah lama lah, sangat-sangat lama. Okay, lepas mereka mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 15 Oktober 1992. Okey, jadi masa mula-mula Space ditubuhkan, okey, dia tak terus kepada pengajian separuh masa. Okey, mula-mula hanya menyediakan kursus-kursus pendek, okey, seperti seminar dan bengkel universiti, okey, dan kursus dan latihan di tempat kerja. Okey, lepas tu demand makin tinggi ataupun permintaan semakin tinggi untuk Space sediakan pengajian separuh masa, sebab makin ramai orang yang berminat ke arah pengajian separuh masa. Jadi Space pun mula menawarkan program akademik perdana secara separuh masa, okay, bermula dari sesi akademik 1995. Okay, pun dah lama juga kan, 3 tahun selepas tu awal penubuhan dia, dia pun start sediakan ruang untuk pelajar separuh masa. Okay, jadi dalam tu merangkumilah sijil, diploma, ijazah sarjana muda ataupun degree kan, dan ada juga diploma lepasan ijazah dan sarjana. Okey, so program pengajian separuh masa ni telah digolongkan kepada 3 kategori, okey, yang berbeza. Okey, semua program pasca ijazah, selepas ijazah telah dipusatkan di bawah kelolaan Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Teknologi Malaysia. Okay, ni UTM Space tadi dah cerita dia, macam mana dia organize pengajian separuh masa ni kan. Okay, so dan program-program kerjasama pula diletakkan di bawah pengurusan Pusat Program Kerjasama. Okay, justru itu UTM Space secara khususnya hanya mengendalikan program pengajian separuh masa. Maknanya UTM memberikan tugas kepada UTM Space khas untuk pengajian separuh masa sahaja. Okay, so dan program pengajian jarak jauh di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Manakala tadi yang saya cerita berkenaan UTM Space kan, sebab kita pun belajar di UTM Space, dan ada juga universiti-universiti lain kan, yang seperti saya sebutkan tadi, UKM, OUM menyediakan perkhidmatan ataupun separuh masa ni lah kan. Okey, jadi mereka sebenarnya makin banyak universiti yang sediakan platform macam ni, memberi pilihan lah kepada pelajar. Maknanya pelajar lepas SPM ni, bila dia lepas SPM, dia bukan tertumpu pada sepenuh masa sahaja kan. Mungkin dia ada cenderung minat kan, bila dia tahu separuh masa kan, sebab lain orang lain minatnya. Mungkin bila dia tahu ada separuh masa, dia nampak dia punya potensi dia ke arah tu. Jadi pelajar lebih, orang kata pilihan pelajar tu lebih pelbagai. Okay, jadi itu sahaja daripada saya untuk pendahuluan. Okay, jadi saya teruskan lah dengan rakan saya untuk poin seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada Fikri Izzuddin atas penerangan, iaitu pengenalan terhadap pengajian semasa dan juga formasi. Baiklah, untuk jalan saya akan menerangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan bezanya pengajian semasa dan juga separuh masa. Bagaimana sebelum masa kita sudah tahu bagaimana para pelajar menumpukan penuh perhatian mereka terhadap kursus yang diambil. Dan kalau separuh masa pula, dia tumpukan juga dalam pengajiannya, namun terlibat dengan kerjaya, sambilan ataupun dia anda pun berkeluarga, bujang ke, ataupun yang ada komitmen lain yang di luar sana. Okey, baiklah. Apa yang kita boleh bezakan di sini adalah bagaimana kalau dari segi assignment ataupun kerja khusus
yang didapati oleh para pelajar penuh masa dan juga separuh masa, kebanyakannya lah kebiasaannya adalah kerja khusus yang diambil tu adalah sama rata, tak adanya bezanya dengan sepenuh masa dan juga separuh masa. Apa yang pensyarah perlukan, yang pensyarah yang minta, itulah yang patut kita hasilkan dengan baik. Cumanya dari segi sudut tempoh pengajian pula, pengajian untuk sepenuh masa tingkatlah 4 hingga 5 tahun. Kalau separuh masa, dia makan masa lebih lama lagi. Kalau sepenuh masa 4 tahun, separuh masa mungkin lebih lagi, mungkin sampai 6 hingga 7 tahun. Sebab ialah kalau sepenuh masa, dia hanya habiskan masanya di universiti saja. Kalau bagaimana orang yang mengambil separuh masa ni, dia hanya terlibat dengan pengajian ini pada Jumaat dan Sabtu. Macam sekarang lah, kalau di Johor Jumaat Sabtu. Kalau di kawasan negeri-negeri yang cutinya Sabtu Ahad, maka dia akan belajar masuk dalam kampus Sabtu dan Ahad. Tapi untuk musim pandemik ni secara online. Dan untuk kos yuran pula, kos yuran nak dibandingkan dengan sepenuh masa dan juga separuh masa ni, kalau sepenuh masa, kos yuran ni saya apa yang saya dapat daripada temu bual sama kenalan saya, kalau yang sepenuh masa ni kos lebih murah, lebih murah daripada yang mengambil separuh masa. Kalau satu semester tu anggarannya sekitar 1,000 hingga 2,000. Tapi kalau yang separuh masa boleh cecah sehingga 2,000 hingga 3,000. Kalau sem pendek baru dapat 1,000 lebih. Itu kos lah, kos yang agak tinggi, yang agak mahal. Namun usaha yang perlu yang lebih gitulah, sebabkan tempoh pengajian yang agak lama, kos yuran yang agak mahal. Itulah yang patut difikirkan bagi mereka yang ingin mengambil pembelajaran secara penuh masa ataupun separuh masa. Untuk peluang aktiviti co-curriculum pula, dia amatlah terhad bagi yang mengambil separuh masa ni, sebab dia hanya mengikuti pengajian pada waktu cuti saja, Jumaat ataupun Sabtu ataupun Ahad. Itu je yang boleh mereka datang ke kampus untuk mengikuti aktiviti co-curriculum. Kalau orang yang pelajar yang mengambil sepenuh masa, dia boleh menyertai mana-mana badan beruniform seperti palapis dan sebagainya. Dan dari segi itu, mereka dapat melahirkan perasaan ataupun memperkayakan lagi aktiviti co-curriculum dengan lebih aktif. Okey, untuk kelayakan sijil yang diperolehi daripada ijazah atau diploma yang mereka ambil, kalau sepenuh masa, kita pun kena pastikanlah bagaimana mereka yang mengambil pengajian tersebut sama ada adanya kelulusan daripada Agensi Kelayakan Malaysia, ini MQA atau tidak. Kebanyakan adalah yang MQA daripada sijil yang telah dianjurkan atau yang telah dikeluarkan. Macam untuk pengajian kita, SPPI telah pun dinyatakan adanya sijil MQA yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tapi ada setengah kos yang bagaimana yang tak adanya sijil MQA. Sebab itu pelajar apabila dia nak mengambil kos, khususnya yang separuh masa, dah lah korban banyak duit, tempoh yang agak lama. Jadi pastikan sebelum mengambil kos tu, pastikan ada sijil MQA. Tapi kebanyakan kos yang dikeluarkan tu sudah tentu ada mempunyai sijil MQA, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia. Okay, itu saja untuk penerangan saya untuk isi yang pertama. Wallahu'alam. Terusnya kepada rakan saya yang Okey, jadi dari segi cabaran, untuk pelajar separuh masa, yang pertama ialah ada beberapa poin tadi yang berkaitan dengan yang kawan saya Yusri bentangkan. Yang pertama tadi, tempoh kelas
tempoh kelas yang singkat. Okey, sebab apa? Kelas pengajian, kelas pengajian kalau yang part time ataupun yang separuh masa hanya diadakan pada Jumaat Sabtu saja ataupun pada hujung minggu saja. Maknanya 2 hari je. Kan? 2 hari seminggu, darablah sebulan. Jadi beberapa hari saja kalau kita nak bandingkan dengan pelajar sepenuh masa. Jadi semasa kelas pelajar perlu menumpukan sepenuh masa. Okay? Sebab dah habis je kelas, mungkin next kelas tu minggu depan ataupun bulan depan. Okay? Jadi mungkin kalau pelajar tu tak dapat menumpukan ataupun tak dapat memahami apa yang diajar, boleh terus berhubunglah dengan doktor ataupun lecturer masing-masing untuk pastikan kita tak ketinggalan lah kan. Sebab kalau dari segi kedatangan kan, contohnya juga kan, kita tak dapat datang satu kelas, kita mungkin akan tertinggal banyak benda ataupun banyak topik yang kita akan terlepas. So selain daripada kita rujuk dengan doktor, mungkin kita boleh rujuk dengan kawan-kawan kita juga kan, apa yang kita tertinggal kan. Jadi kena bijak macam mana nak tangani lah waktu kelas yang singkat ni. Walaupun singkat, kena cuba atasi. Okey, yang kedua, kos pengajian yang tinggi. Okey, kos pengajian separuh masa agak tinggi walaupun tidak menetap di kolej, sekaligus memerlukan sumber kewangan yang kukuh. Okey, jadi memang cabaran lah kos pengajian yang sangat-sangat tinggi. Ada yang sampai berganda daripada pelajar yang sepenuh masa kan. Macam baru-baru ni kerajaan umumkan dapat diskaun kan yuran pengajian, tapi untuk pelajar, kebanyakan pelajar separuh masa, mereka ni tak terlibat pun dengan diskaun tu. Jadi itulah cabaran dia kan. Okey. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Kenapa komitmen yang tinggi? Memerlukan komitmen yang tinggi disebabkan bila belajar separuh masa ni kita bekerja kan. Orang yang belajar separuh masa dalam masa sama bekerja. Jumaat Sabtu belajar kan, hari-hari biasa bekerja. Jadi sebenarnya waktu sangat-sangat padat. Lagi-lagi macam yang kawan kita sebut tadi, yang ada keluarga kan, yang ada komitmen masing-masing. Kadang-kadang bukan bekerja satu bidang je kan, bekerja lagi dalam bidang yang lain, lepas tu belajar lagi. Jadi sangat-sangat memerlukan komitmen yang tinggi. Daripada bukan kita je. Kalau dalam satu kumpulan tu memerlukan komitmen daripada rakan-rakan juga. Rakan-rakan perlu memahami kita punya kawan-kawan grup kita ni punya komitmen masing-masing. Jadi masing-masing kena faham masing-masing. Okey. So yang keempat, tempoh pengajian agak panjang. Okey. Tempoh pengajian agak panjang kerana terdapat beberapa jurusan tertentu yang tempoh pengajiannya memang agak panjang kan. Macam full time 4 tahun kan. Biasanya ijazah sarjana muda ataupun degree 4 tahun sahaja. Tetapi untuk tempoh pengajian yang separuh masa memang panjang, 5 tahun lebih ataupun mungkin jejak 6 tahun. Kadang-kadang tak tahu pun kan bila habis kan. Bila orang tanya bila habis, entahlah, tak tahu bila habis kan. Macam tak habis-habis pula, macam itulah kan. Jadi itulah cabaran dia untuk belajar separuh masa kan. Okey. So seterusnya, tempoh menyiapkan tugasan. Sebenarnya tempoh menyiapkan tugasan ni mungkin sama dengan pelajar sepenuh masa kan, tapi dia berkaitlah dengan komitmen juga tadi kan. Jadi tempoh menyiapkan tugasan ni terhad sebab jadual juga. Dia bukan terhad sebab apa, terhad sebab jadual yang pelajar separuh masa ni hadapi kan. Full sebenarnya. Sehari tu kerja kan, malam takkan nak buat assignment juga, malam nak rehat. Lepas tu hujung minggu ada kelas. Sebenarnya memang masa sangat-sangat padat dan sangat-sangat penat lah sebenarnya kan untuk pelajar separuh masa ni. Jadi kemungkinan tekanan ataupun pressure tu sentiasa datang. Jadi pelajar-pelajar kena sentiasa fikir macam mana cara nak atasi. Dan mungkin kawan saya yang seterusnya akan cuba bagi tahu macam mana cara-cara nak mengatasi cabaran-cabaran ni. Okay, jadi saya persilakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu berkaitan belajar separuh masa. Okey, jadi isu berkaitan belajar separuh masa ni sebenarnya tidak asing lagi lah dalam pengetahuan kita semua. Dah banyak berlaku di sekeliling kita. Okey, saya sendiri pun sebenarnya belajar separuh masa lah, kita sendiri Okey, jadi hal ini biasanya kita tengok banyak berlaku kepada mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan sederhana atau rendah. So, jadi bekerja sambil belajar ni sebenarnya bukan pilihan utama, tapi disebabkan desakan dan
komitmen hidup yang memerlukan kos yang tinggi, jadinya disebabkan tu golongan ni terpaksa lah untuk bekerja demi untuk membiayai kos kehidupan seharian dan juga kos pengajian tu sendiri. Okay, jadi para mahasiswa yang bekerja sama ada secara sambilan atau tetap tidak menjadi masalah pun sebenarnya. Okay, cuma mereka perlu bijak untuk mengatur masa dan tenaga antara pelajaran dan pekerjaan. Jadinya kedua-dua perkara tu perlu diseimbangkan lah. Okay. Para pelajar yang membuat keputusan untuk bekerja sambil belajar ini seharusnya dapat membahagikan antara pekerjaan dan pelajaran itu supaya tugasan yang diberikan sewaktu belajar dan bekerja tu dapat mereka lakukan dengan committed lah, jadi tidak tertinggal antara keduanya. So dua-dua boleh berjalan seiring. Okay, jadi istimewanya para mahasiswa yang mempunyai pengalaman bekerja sebenarnya dia telah mempraktikkan amali alam pekerjaan. So dia dah ada pengalaman lah, senang cakap dia dah ada pengalaman, dan dalam masa yang sama dia cuma nak dapatkan sijil je, berbanding orang yang belajar sepenuh masa dia tak ada pengalaman lagi. Kebanyakan tak ada pengalaman, dia cuma ada sijil je. So untuk nak cari kerja sekarang sebenarnya mementingkan pengalaman jugalah. Okay, jadi itu benefit belajar separuh masa. Okay, konklusinya meskipun para pelajar tidak digalakkan bekerja sambil belajar kerana dikhawatiri ianya akan mengganggu pelajaran mereka, tapi sekiranya kekangan hidup diorang tu dah mendesak dia untuk berbuat demikian, jadi tak ada masalah pun selagi mana mereka boleh menyeimbangkan antara keduanya, antara bekerja dan belajar dalam masa yang sama. Okay, seterusnya kita masuk kepada perkara yang perlu dititik beratkan sebelum membuat keputusan untuk untuk belajar sambil bekerja. Okay, ni kawan saya ada sebut tadi. So yang pertama kita pilih kursus dan IPT yang bersesuaian serta mengambil kira faktor-faktor tertentu seperti mendapat akreditasi dari MQA dan JPA. Yang kedua, kenal pasti jarak perjalanan dari rumah ke kampus. Yang ketiga, persediaan mental dan fizikal penting kerana tempoh pengajian separuh masa agak lama, iaitu antara 3 hingga 5 tahun. 3 tu paling pendek lah. Okay? Boleh jadi lagi panjang lagi. Okay, seterusnya, toleransi daripada keluarga dan pasangan juga sangat penting. Dan seterusnya, asas kewangan yang kukuh juga sangat penting. Dan yang terakhir, pekerja perlu memohon kebenaran majikan terlebih dahulu sebelum meneruskan pengajian secara separuh masa. Okay, seterusnya kawan saya sambung untuk penutup. Mike. Okay, maaf. Baiklah, bagi pengakhirannya, bagaimana part time ataupun full time ni sama je. Cumanya bagaimana usaha mahasiswa dan mahasiswi itu dalam menumpukan perhatian mereka sepanjang pengajian di universiti. Jadi kalau mereka berusaha sepenuh tenaga dalam penuh masa, maka dia akan berjaya. Kalau dia berusaha sepenuh tenaga dalam pengajian separuh masa, mereka akan berjaya. So dia bergantung kepada usaha. Dan walaupun terbukti banyak sangat cabaran terhadap mereka yang mengambil separuh masa ni, ada kebanyakan kita dengar cerita mengandung kan, ada yang kalau wanita mengandung, kalau yang lelaki atas faktor menjadi ketua keluarga kan, mencari nafkah untuk keluarga, isteri dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya menjadi satu cabaran yang lebih supaya mereka lebih orang kata committed dalam melanjutkan pengajian dan menjadikan ia sebagai satu keazaman yang tinggi lah bagi mendapat sijil ijazah bila grade nanti. Jadi itu saja sebagai
majalah yang kami dapat hasilkan bagi kali ini. Jadi semoga para pembaca mendapat manfaat yang samalah kepada yang membaca majalah ini. Okay, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada doktor atas sokongan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.